Fx sama dengan 4x tolak 3. Cari nilai x apabila Fx sama dengan 5. Nampak tak? Fx sama dengan 5. Bila Fx sama dengan 5, bermaksud yang ini sama dengan 5. Okey? Faham? Kita tambah. So, 4x tambah 3 sama dengan negatif 5. Okey? Yang ni jawapan dia 4x sama dengan negatif 5 tolak 3. 4x sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 per 4. X sama dengan negatif 2. Okay, satu lagi adalah 4x tambah 3 sama dengan 5. So 4x sama dengan 5 tolak 3. 4x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 4. X sama dengan 1 per 2. Okay, betul kan? Boleh faham ya? Ni awak tengok dia nak nilai X. X adalah satu objek. Yang ni dia bagi image dia. Jadi samakan sahaja. Okay. Lepas ni tak nak ada kesilapan macam ni dah. Kesilapan yang sangat simple je. Benda senang awak buat susah. Okay, kita pergi nombor 2. Diberi G dan FG ditarif oleh GX sama dengan X tolak 4. Kalau cikgu tersalah tulis, awak beritahu GX sama dengan X tolak 4. Satu lagi FGX sama dengan X tolak 7 tolak 8X. Nampak? Okey, so dia nak cari apa? Cari fungsi songsang G kan? Songsangan bagi G. Bila songsangan bagi G, awak terus je buat. X tolak 4 sama dengan Y. X sama dengan Y tambah 4. Jadinya X negatif 1X. Macam ni songsangan lah ni. Sama dengan X tambah 4. Okey? So inilah jawapan dia. Okay, ini satu markah saja. Okey, kemudian next soalan 2B. Seterusnya dengan menggunakan jawapan dekat atas ni, cari F7. Dia suruh cari F7. Jadinya nak cari F7, awak mesti tahu dulu apa dia Fx dia. So nak cari Fx dia, Fgx. Tengok betul-betul yang ni, yang mana yang tak tahu tu. G negatif 1x sama dengan 7 tolak 8x. Oops, terkeluar pula. Okey. So kat sini, awak tengok image dia ini. So dekat x ni masukkan gx dia. So kita akan dapat F, ni dah tak adalah ni kiranya. Fx sama dengan 7 tolak 8. X tadi adalah mana? Gx ni kan? Ini adalah x tambah 4. So 7 tolak 8x tambah ke tolak? Ni tolak. Darab sini negatif 32. Okey. So kat sini kita akan dapat berapa? Negatif 8x tolak 25. Okey, so bila dia nak F7, masukkan 7 ke dalam persamaan tersebut. Negatif 87 tolak 25. 8 kali 7 apa? Tolak 25. So dapat negatif 81. Okay, so yang ni jawapan akhir. Okey. Soalan nombor 2 ni 2 markah. Ni 1 markah. Okey, boleh? Boleh ke? Tak boleh ke? Tak faham ke? Tak puas hati? Ya. Okey. Ke ada yang nak tanya soalan? Okey, tak ada. Kita proses soalan nombor 3. Kuadratik AX pasal 2 tambah BX tambah C mempunyai punca-punca 2/3 dengan negatif 1/2. Cari nilai A, B, C. Okey, kat sini. Kau tengok dia punya HTP, awak kan tulis
TP sama dengan hasil tambah punca. So punca-punca ni kita tambah. So 2/3 tambah negatif 3/2. Kita akan dapat negatif 5/6. Dapat? Okey. Hasil darab punca kita akan dapat 2/3 darab negatif 3/2. So kita akan dapat negatif 1. Jelas? Hasil darab punca, hasil tambah punca. Okey, kemudian kita nak buat persamaan ikut rumus X kuasa 2 tolak H TPX tambah H DP sama dengan kosong. Jadi, masuk je X kuasa 2 tolak hasil tambah punca dia. Negatif 5/6X tambah negatif 1 sama dengan kosong. Okey. X kuasa 2 tambah 5/6X tolak 1 sama dengan kosong. Darab semua dengan 6, kita akan dapat 6X kuasa 2 tambah 5X tolak 6 sama dengan kosong. Jadi A dia adalah berapa? 6. B dia adalah 5. C dia adalah negatif 6. Nampak? Faham tak? Faham. Okey. Boleh? So, mana yang salah, mana yang tak buat, tolong buat dan betulkan. Okey, faham Okey, kita terus pergi ke soalan nombor 4. Okey, tengok soalan nombor 4. Okey, Raja di bawah menunjukkan graf fungsi. Dia bagi graf fungsi. Okey, ni kita nak fahamkan dulu gambar Raja ni. Graf fungsi fx sama dengan x tambah 4 kuasa 2 tambah 3m tolak 12. Okey, nyatakan persamaan paksi simetri. Daripada persamaan ini, okey, daripada persamaan ini, awak tengok titik minimum dia mesti ini dan ini. Negatif 4, 3M tolak 12. Nampak tak? Okey, bila negatif 4 bermaksud dia terletak dekat sini, negatif 4. Jadinya paksi simetri dia adalah X sama dengan negatif 4. Mesti tulis ini. Kalau awak tak tulis itu, tak dapat markah. Kalau awak tulis negatif 4 je, memang tak dapat markah. Sebab dia nak persamaan paksi simetri. Bila ada persamaan, mesti ada sama dengan. Bila ada sama dengan, mesti ada huruf depan dia. X ke Y. Paksi simetri mestilah X. X sama dengan negatif 4. Walaupun dia hanya satu markah sahaja. Okey, faham? Okey, boleh jelas? Paksi simetri boleh jelas? Apa yang tak buat langsung boleh jelas? Jelas. Sebab ada yang tak cuba pun soalan ni. Okey, soalan nombor 4B. Kita tengok soalan nombor 4B. Seterusnya dengan menggunakan jawapan dekat atas ataupun maklumat dekat atas, tak kisahlah mana-mana. Sebenarnya tak guna jawapan kat atas pun boleh dapat jawapan juga. Okey, cari, tentukan apa ni? Nilai M. Nampak tak? Jadi kat sini awak dah tahu kat sini, yang ini adalah titik minimum dia. Nampak tak nilai minimum? Nilai minimum dia adalah berapa? 9. So 3M tolak 12 sama dengan 9. 3M sama dengan 9 tambah 12. So M sama dengan 21 bahagi 3. M dapat berapa? 7. Okey, jelas? Boleh? Okey, boleh faham? Angkat tangan. Okey, good. Okey, so kita proceed seterusnya. So pembetulan cikgu rasa tak ada masalah. Nah, okey, ramai yang betul perimeter. Buat persamaan perimeter bagus. Okey, so persamaan perimeter adalah
Y tambah 1 tambah Y tambah X sama dengan 56. Meter ni awak tak perlu tulis sebab nanti dia kacau pun boleh ubah. Awak sendiri yang confused. Okay, boleh? So awak Y tambah Y dapat berapa? 2Y tambah X sama dengan 56 tolak 1. Jadi 2Y tambah X sama dengan 55. Okay, buat yang ini je pun cikgu dah bagi markah 1. Okay, soalan nombor 5 ni dia 7 markah tak silap cikgu. Okay, persamaan kedua awak mesti kaitkan dengan bentuk segitiga itu. Luas kita tak boleh ambil sebab tak ada maklumat. Okay, sekarang yang ada maklumat awak kena fikirkan teorem Pythagoras. Nampak? Bila teorem Pythagoras, apa kuasa 2 tambah apa kuasa 2 dapat apa kuasa 2? Cikgu. Okey. Boleh? Teorem Pythagoras macam mana? Apa kuasa 2? So kuasa 2 dia apa? X kuasa 2 tambah okey sama dengan Y tambah 1 kuasa 2. Kat sini awak tengok. Awak kembang kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1. Nampak? Okey. Yang ni bawa sini. Dia jadi X kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tambah 2Y. Tambah pula dah. Tolak 2Y tolak 1 sama dengan 0. Nampak? Okay, boleh ikut tak ni? Boleh kan? Okay, so kat sini dia dah cancel. X kuasa 2 tolak 2Y tolak 1 sama dengan 0. So kat sini awak tengok mana yang mudah. Ni ada 2Y tau. Perasan tak ada 2Y? Jadi kat sini cikgu boleh letak 2Y sama dengan 55 tolak X. Gantikan ini ke dalam sini. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2Y tadi adalah 55 tolak X tolak 1 sama dengan 0. Daripada awak nak tukar satu-satu, awak tengok mana yang mudah. Okey, kemudian X kuasa 2 tolak 55 tambah X tolak 1 sama dengan 0. So kita akan dapat X kuasa 2 tolak tambah X tolak 54 sama dengan 0. Ini X tolak 7, X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan 7, X sama dengan negatif 8. So ikut logiknya yang ini kita abaikan. Sebab apa abaikan? Sebab dia negatif. Sebab dia negatif. Okay, boleh tulis dalam kurungan macam tu. Jadi kita ambil X sama dengan 7. Bila X sama dengan 7, baru cari Y dia berapa. Kita boleh ambil persamaan ni tadi. 2Y sama dengan 2Y sama dengan 55 tolak X. 2Y sama dengan 55 tolak 7. Jadi Y sama dengan 24. So dah dapat nilai X dan dah dapat nilai Y. Boleh? Boleh ke? Tak boleh ke? Macam mana ke? Laju ke apa? Boleh So tengok balik kesilapan masing-masing. Okey. Kalau okey, dah salin, boleh cikgu proceed? Dia cikgu tak habis lagi salin. 3 kuasa A sama dengan 162 tolak 3 kuasa A. Okey, jadi bila tolak ni pindah ke sini. 3 kuasa A tambah 3 kuasa A sama dengan 162. Tapi tak dapat markah lagi. Kat mana dapat markah? Okay, ramai yang berjaya buat sampai sini, lepas tu tak tahu nak buat apa. 3A tambah 3 kuasa A, kita akan dapat 2 darab 3 kuasa A. Betul tak? 2 kali 3 kuasa A. Faham tak ni?
Ada 2 kan? 2 kali 3 kuasa A sama dengan 162. 3 kuasa A sama dengan 162 bahagi 2. 3 kuasa A sama dengan 81. 81 ni adalah 3 kuasa 4. Jadi A sama dengan 4. Nampak? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu proceed ya. Nombor 7. 3 punca kuasa 2 tambah punca kuasa 3 darab 3 punca kuasa 2 tolak punca kuasa 3. Nampak tak? Yang ni darab je masuk macam biasa. 3 darab 3 berapa? 9 punca kuasa 4. Nampak tak? 3 darab ini kita dapat negatif 3 punca 2 punca 3. Nampak? Ni darab ini kita dapat positif 3 punca 2 punca 3. Yang ni darab ini kita dapat negatif punca 3 punca 3. Okey, dari sini 9 darab punca 4 ni adalah 2. Nampak? Satu geng ni, yang ni tolak dapat kosong. Benda yang sama, tolak benda yang sama, kosong. Kosong tak payah tulis. Okey, yang terakhir, yang ni. Negatif 3. Jadi 9 kali 2, 18 tolak 3 dapat 15. Cikgu tahu ada yang guna kalkulator. So siapa yang tak ada pengiraan dia tu tak adalah markah. Okey, cikgu kata tanpa pengiraan tiada markah. Okey, boleh faham? Boleh cikgu proceed nombor 8. Boleh kalau boleh angkat tangan. Okey, good. Okay, untuk nombor 8, 1 tambah log X asas 5 sama dengan log X tambah 7 asas 5. So, bila awak tengok semua asas 5, awak jadikan satu ni asas 5 juga. Macam mana nak jadikan satu tu asas 5? Okay, satu ni adalah log 5 asas 5. Nampak? Tambah log 5, log X asas 5 sama dengan log X tambah 7 asas 5. Okay? So kat sini, yang ni bawa sini ya. Ni bawa sini. Bawa sini dia jadi log 5 asas 5 sama dengan log 5 X tambah 7. Jadi tolak tolak log X asas 5. Nampak? Okey, kemudian hukum log. Kalau hukum log, kalau tolak bahagi kan? Log asas 5 X tambah 7 per berapa? X sama dengan log 5 asas 5. Nampak? Okey, dari sini ni dah 2. Ni ada log 5, ni ada log 5. Jadi 5 sama dengan X tambah 7 bagi X. X bawa sini, kita akan dapat 5X sama dengan X tambah 7. Bawa sini jadi 4X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 4. Okey? Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh tengok step dia, boleh faham? Okey, next. Cepat sikit. Nombor berapa? Nombor 9. Hasil tambah P sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik ialah SP, dia bagi SP sama dengan Q tolak 3 per 2 A tambah 13.
dengan keadaan Q ialah pemalar dan A ialah sebutan pertama, 13 sebutan terakhir. Bila awak tengok kat sini, A ni sebutan pertama. 13 ni terakhir. Okay, pernah tak awak terfikir dia punya rumus dia sebenarnya Sn sama dengan N per 2 A tambah L. Sebutan pertama tambah sebutan terakhir. Okey, nampak? Jadi, soalannya ungkapkan Q dalam sebutan P. Dia kata hasil tambah sebutan P. So, kalau kita buat kat sini, P ni adalah ke atas ni. P. P ni yang ni. Yang ni adalah yang ni. Nampak tak? Jadi, P sama dengan Q tolak 3. So dia nak Q depan. Q sama dengan P tambah 3. Inilah jawapan dia. Okay, boleh? Okay, next. 9B. Nyatakan julat nilai Q. Diberi bawah soalan yang sama. Q ni, julat nilai Q kan? Okay, Q ni, Q tolak 3. Maksudnya dia mesti nombor 3 ke atas. Nombor 3 tak boleh. Dia mesti lebih besar daripada 3. Julat dia Q lebih besar daripada 3. Ataupun ada yang buat Q lebih besar atau sama dengan 4. Boleh juga. Nampak? Dua-dua cikgu terima. Q lebih besar daripada 3. Tapi kalau buat Q lebih besar atau sama dengan 3, yang ni salah. Okey? Dia 3 tu tak boleh termasuk. Sebab kalau 3 tu adalah Q, 3 tolak 3 bahagi 2. 3 tolak 3 kosong. Kosong tidak tertakrif. Nampak? Tu maksud dia. Okey? Boleh faham? Boleh faham? Kalau boleh, cikgu nak proceed. Boleh. Okey. Next, nombor 10. 3 sebutan berturut-turut. Yang ni dia guna konsep. Guna konsep apa? Guna konsep persamaan serentak. Okey, kita buat persamaan dulu Faham dulu soalan. 36 H K. Diberi hasil tambah sebutan-sebutan itu 28. Bermaksudnya hasil tambah biasa je. 36 tambah H tambah K dapat 28. Nampak? Okey? Okey, untuk yang ni beza sepunya. Beza sepunya. Sepunya pula. Kalau jangan-jangan geometri dia adalah nisbah sepunya. Bila nisbah sepunya, H per 36 sama dengan K per H. Betul tak? Ramai yang buat sini tapi sampai sini je. Okey. So darab silang dapat H kuasa 2 sama dengan 36 K. Okey, dari sini awak tengok. Kat atas ni macam mana cikgu buat. H tambah K sama dengan 28 tolak 36. Jadi K sama dengan 28 tolak 36 berapa? 28 tolak 36 berapa? Negatif 8, betul tak? Tolak H. Okey? K ini masuk kat sini. Nampak? So dapat jadi H kuasa 2 sama dengan 36 negatif 8 tolak H. H kuasa 2 sama dengan darab masuk dapat negatif 288 tolak darab masuk lagi 1 36 H. Sidekan sebelah. H kuasa 2 tambah 36 H tambah 288 sama dengan 0. Apa nak buat ni? Faktorkan. Ini kita dapat H sama dengan negatif 12. H sama dengan negatif 24. Jadi H tambah 12, H tambah 24. Lepas tu dapat apa? Dah dapat nilai H. K
K sama dengan negatif 8 tolak negatif 12. K sama dengan 4. Satu lagi. K sama dengan negatif 8 tolak negatif 24. K sama dengan 16. Okey. Jadi dah dapat nilai-nilai yang mungkin bagi H, K, H, H dan H, K dan K. Okay, dapat yang ni 7 markah. Okay, jelas? Jelas ke tak jelas ke apa? Bagi tahu cepat. Bagi tahu cepat, jelas ke, okey ke, nak proceed ke, tak faham ke, dah missing dah ni. Okey, faham lah tu. Yang kat tangan faham. Okay. Kena cikgu suruh angkat tangan ni. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor 11. Nombor 11 ni kan. Markah dia adalah nombor 11 ni markah dia adalah 7 Okey, kita tengok. Mistake pertama, mistake je lah cikgu nak sebut. Okay, mistake pertama yang awak buat. Okey, sini X, mesti sini punca Y. Okey. Tapi ramai yang betul. Bagus, Tania. Yang ni melibatkan eksperimen. Muka eksperimen yang mudah. Okey. Jawapan kat sini mudah je. 5.5, 7.3, 9.5, 11.7, 15.5. Satu markah je. Okey. Tapi satu markah ni kalau tak ada, awak tak boleh nak buat graf. Okey. Cikgu nak tegur sikit. Awak tengok graf masing-masing. Okey, kita tengok. Kalau siapa ada apa-apa nak tanya cikgu, kamu boleh call ataupun WhatsApp. Apa yang nak tanya? Cikgu tunjuk cara graf Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Pak C lah ni. Pak C mesti betul dan skala mesti betul Kalau skala awak salah, graf awak tak dapat markah. Okey, kita tengok lagi kat sini. Okey, awak tengok. Skala dia bagi untuk Pak C X 2 cm kepada 1 kan. So, awak punya graf tu 2 cm tu yang besar tu. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Okey. Yang Pak C Y 2 cm kepada 2. Jadi awak mula dengan, alamak. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nampak? Ada yang mula dengan 5, ada mula dengan 10. Yang tu semua salah. Bila salah skala, salahlah graf awak. Okey? So betulkan balik mana yang salah. Majoriti yang salah. Kecuali yang 7 markah tak payah buat pembetulan. Yang graf yang dapat 7 markah tak payah buat pembetulan. Siapa yang dapat 5 markah buat semua sekali. Nampak? Okey? So awak plot. Bila plot kita akan dapat plot satu-satu tau. Awak plot. Ni cikgu agak-agak je lah. Sebab tak ada line kan. Lupa nak masuk dalam ni. Dia punya kertas graf. Yang ini mesti 5. Lepas 5 baru 6 tau. Jangan terus dari 4 terus 6. Okey, so awak ambil pembaris. Buat gariskan. Garis tu mesti sampai Pak C Y. Faham? Faham Siapa yang tergantung ada cikgu bulatkan. Mesti sampai Pak C Y.
Okey, mesti seimbang. Okey, kita tengok. Dia dah persamaan dia dah bagi tau. Dah bagi siap-siap dah persamaan. Awak tak perlu tukar. Okay, awak tengok kat sini yang ini adalah M. M apa dia? Kecerunan. Okey, kecerunan mesti buat P sama dengan Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Ada yang dapat 2.2, ada yang dapat 2. Cikgu terima kot. Tapi cikgu tak terima yang dapat pecahan tu. Mesti tukar jadi perpuluhan. Nampak? Okey, untuk QQ adalah pintasan tau. Pintasan apa? Pintasan Y. Pintasan Y awak baca dari sini. Pintasan Y awak berapa? Bukan awak kira. Baca terus. Q sama dengan berapa? Tulis jawapan dia. Okey? So ada yang tak dapat full mark sebab itu. Boleh? Boleh teruskan tak? Habis masa dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Ada nak tanya. Tak puas hati graf saya dah betul cikgu. Cikgu salahkan. Okey. So kita pergi ke seterusnya. Okey. Tengok nombor 12. Nombor 12A ramai sangat yang betul sebab cari titik tengah. Bagus Okey. Titik tengah dia berapa? 10 tambah 0 bagi 2. Negatif 4 tambah 0 bagi 2. So kita dapat 5 negatif 2. Salah ni. Betul lah betul. So dapat 5 negatif 2. Boleh yang ni tak ada masalah. Ramai yang betul. Okey, 12B. Pembahagi 2 sama serenjang. Okey, bila pembahagi 2 sama serenjang, awak kena fikirkan apa kecerunan dia. Okey, dia macam ni tau. Dia ni graf. Katalah titik dia tu kat sini. 10, 0. Satu lagi titik dia kat sini. 0, negatif 4. Yang ni G, yang ni H. Okey. Nampak tak? Dah bayang dah? Okey. Garisan tu yang ni. Nampak? Garisan tu yang tu. Okey, bila dia kata cari pembahagi 2 sama serenjang, bermaksud ada satu garis. Satu garis tu mestilah melalui titik tengah GH tadi. Dan dia mesti sudut tegak. Titik tengah tadi adalah berapa tadi? 5 negatif 2. 5 negatif 2 kan? Betul kan? Awak dapat itu kan? Okey, faham? Okey, jadi cari dulu kecerunan yang cikgu tanda warna pink ni. Kecerunan ni. Macam nak cari kecerunan dia? M sama dengan negatif 4 tolak 0 per 0 tolak 10. So dapat 2 per 5. So dapat 2 per 5 lah. Okey. Kecerunan yang cikgu tanda warna grey ni, kita nak cari persamaan ini. Persamaan ni lah adalah pembahagi 2 sama serenjang. Okey, garisan tu pembahagi 2 sama serenjang. Kita nak cari persamaan dia. So bila persamaan dia, kaitan dia adalah M1 darab M2 dapat negatif 1. Yang ni dia dah bagi, kita dah cari 2 per 5. M1 darab 2 per 5 sama dengan negatif 1. M1 sama dengan negatif 1 darab 5 per 2. Ataupun terbalik je, tak ada pengiraan. Terus negatif 5 per 2. Awak terbalikkan, tukarkan negatif. Nampak? Daripada sini baru buat persamaan dia. Persamaan dia guna rumus Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Kesilapan awak tak dapat sampai sini. Betul tak? Yang buat tu awak tak dapat sampai sini. Yang salah tu. Okey. So masukkan nilai Y tolak, kita guna titik tengah dia. Y tolak negatif 2 sama dengan negatif 5 per 2. X tolak 5. So Y sama dengan negatif 5 per 2. X tambah 25 per 2 tolak 2.
Okey, dari sini kita akan dapat Y sama dengan negatif 5 per 2X tambah 21 per 2. Nampak? Nak lagi cantik awak tukarlah 2Y sama dengan negatif 5X tambah 21. Setakat ni pun boleh, setakat ni pun boleh. Dua-dua pun boleh cikgu terima.